بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita sudah pun berada dalam juz yang ke-10 sejak semalam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mengambil melihat kepada apakah isi di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 yang gaya bahasanya, isinya hampir sama dengan surah yang ke-9, surah At-Taubah, dan kita sudah pun nampak susul galur kaitan di antara surah Madaniyah yang panjang iaitu Baqarah dan juga Ali Imran, dan juga kita melihat kepada surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah. Semuanya itu ada kaitan dengan apa? Dengan perjuangan Badar sebagai satu daripada Al-Furqan, Yaumul Furqan, yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Siapa saya? Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita berada dah juz Betul, yang ke-10. Masya-Allah. Ya, jadi kita amat gembira bersama. Dan macam mana Ustaz punya perasaan bila dah sampai juz yang ke-10 ni Ustaz? Pertama sekali syukurlah kepada Allah Taala. Ya. Yang keduanya saya terharu juga tuan-tuan dan puan-puan kerana ialah tanpa kita sedari, tanpa kita atur-atur pun Ustaz, dan secara orang kata mungkin dalam kita sedar tak sedar, tiba-tiba kita ada hari demi hari kita bersama dengan Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di fasa kita kata apa, 10 juzuk yang pertama, 1/3 Ustaz, 1/3 daripada Al-Quran masuk pada hari ini, buku surat yang kedua, juzuk yang ke-10. Allahu Akbar, subhanallah. Dan kita pun dah bersedia untuk Rejab, Syakban, Ramadan Ustaz, ya. Paling kurang pun kalau kita dah habis 10 juzuk ini, sebenarnya ini adalah persediaan Ramadan yang terindah lah sebenarnya Ustaz, ya. Di mana biasanya persediaan Ramadan mungkin ada yang puasa, alhamdulillah, ya. Ataupun mungkin dah belajar Al-Quran, tapi kali ini belajar, baca dan juga cuba memahami. Betul, ya. Dan ini adalah satu perkara yang amat indah, apatah lagi kalau tuan-tuan kita doakan dapat solat tarawih. Betul, ya, sama ada di masjid ataupun di rumah, tetapi kita doakan bila kita baca 10 juzuk itu semula, ya, kalau katakan ada imam yang menggunakan mushaf ataupun ada adik-adik hafiz yang hafaz Quran, baca ayat-ayat tertentu, mak ayah dekat belakang, mak ayah dah ikut Quran time. Subhanallah, ia akan menyebabkan kita akan dapat memahami isi kandungan daripada Al-Quran ini. Jadi mari sama-sama kita teruskan dengan halaman 183, sinopsis bagi halaman ini, iaitu pada ayat yang ke-46 kita akan melihat kepada seruan, ya, taat dan tidak berbantahan di dalam perjuangan. Ya, ini sambung pada ayat 47, dan pada ayat 48 hingga 49 bagaimana godaan syaitan awalnya menyatakan bahawa jangan berjuang, dihiaskan kepada amalan-amalan yang nampak baik, tetapi akhirnya beliau ataupun syaitan ini berlepas diri, ya, dan bagaimana orang munafik menghina orang beriman. Diteruskan pada ayat yang ke-50 hingga 52, penghancuran golongan kafir dan musyrik kerana perbuatan yang buruk seperti mana telah berlakunya kepada Firaun dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi pada hari ini kita ingin terus membaca daripada ayat 46 hingga ayat 48 bersama Ustaz Tarmizi untuk sama-sama kita memahami apakah disiplin dalam berjuang, dalam berorganisasi dalam sesebuah negeri ataupun negara. Silakan Ustaz. Baik. Ayat 46 hingga ayat 48. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Alhamdulillah. Hari ini kita berada di halaman 183 dan kita pun dah berada di fasa road to Ramadan Ya. Perjalanan kita menuju ke Ramadan Al-Mubarak. Jadi saat ini kalau boleh kita tambah bersemangat, tambah persediaan kita, warming up kita untuk bertemu dengan penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak, dan pasti kita nak bergabung betul-betul jika kita dah hampir setahun bersama dengan kalamullah Al-Quran setiap hari kita dengan My Quran Time. Pasti Ramadan kali ini akan menambah serinya lagi dalam interaksi kita ataupun muamalah kita ataupun bersahabat kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan Allah terus beri kekuatan dan juga peluang buat kita untuk dalami Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi kita nak baca ayat yang ke-46 sehingga ayat yang ke-48 surah Al-Anfal, insya-Allah. Kita cuba permulaan ini dengan bayati, murattal bayati, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 46 hingga 48, menyambung kepada apa yang telah kita baca semalam apabila kita melihat kepada seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Iaitu wahai orang-orang beriman, bila kamu berjumpa dengan musuh maka kena sabat, ustaz ya, kena kuat, teguh dan juga banyak-banyak mengingati Allah agar berjaya. Itu dua perkara. Dan disambung pada hari ini wa atii Allah wa rasulah, iaitu taatlah kepada Allah dan Rasul.
taat pada Allah itu tandanya adalah apabila kita mengikut rasul. Dan rasul ini siapa? Di dalam perjuangan ini rasul ini sebagai ketua kepada panglima perang lah, ya, panglima perang, dan rasul ini juga membawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya dalam kehidupan kita bila kita ada ketua, kalau ketua itu ikut kepada Allah, maka ia perlulah ditaat. Ada ayat lain yang kita dah belajar dalam surah An-Nisa, ya, berkaitan dengan atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dan juga orang-orang yang menguruskan urusan di kalangan kamu, ya. Jadi itu ada kaitan kalau dia taat pada Allah dan rasul. Jadi dalam ayat ini apabila seseorang itu sudah pun nak pergi berjuang, ya, satu perlulah dia meneguhkan dirinya, ya, kuat semangat dan juga banyak mengingati Allah. Taat pada Allah dan rasul ini, dan diingatkan wala tanaza'u, jangan berselisih. Ini perkara penting, ya, di dalam kehidupan kita juga, ya. Kerana apa? Kerana bila berhujah ataupun tak setuju, benda baik tak setuju, ya, kesannya ustaznya fatafshalu wa tadhhabu rihukum, iaitu dia akan menyebabkan fatafshalu. Fashal ini maksudnya ialah kalau bahasa Arab sekarang ni maksudnya adalah kalah, ya. Tapi kalau bahasa Arab asalnya itu fashala ini maksudnya lemah hati. Ya, belum lagi berjuang dah mula lemah semangat. Itu adalah kesan apa? Kesan kerana tanaza'u, ya. Tanaza'u ini maksudnya ialah dia berhujah bukan dengan Allah, berhujah dengan manusia. Contohlah kalau katakan kita nak buat baik ustaz, ya, kita nak bantu orang miskin contohnya. Ada orang kata tak payahlah bantu orang miskin, kena bantu sekarang ke masa PKP. Kalau kita berhujah perkara baik itu akan watasabari hukum, kekuatan umat Islam untuk membantu membuat kebaikan, apatah lagi kalau kita bercakap tentang peperangan, akan hancur. Ya, jadi apa kaedahnya? Allah kata wala tanaza'u, kalau katakan perkara itu dah baik kerana Allah dan Rasul, tak payah berhujah sangat, ya, kerana ia memberi kesan. Contohnya kalau saya tak setuju ustaz, ya, dalam meeting saya cakap saya tak setuju untuk membantu orang miskin contohnya, mungkin ada orang lain yang terpengaruh, dia kata betul jugalah, tak payahlah bantu orang miskin. Akhirnya projek untuk membantu orang miskin itu akan gagal. Walaupun sebenarnya kalau katakan saya sibuk contohnya, tak apa, teruskan. Tetapi jangan kata bahawa ini tak penting, ini perlu ke tak perlu ke, seperti mana yang berlaku pada perang Uhud. Ya, sebenarnya ini adalah analisis ataupun nasihat ke hadapan. Badar sudah menang, Badar menang, tetapi Allah mengingatkan selepas Badar ini jangan untuk berselisih, kerana ini adalah nasihat ke hadapan. Pasal dah bila menang ni biasanya ustaz adalah orang yang akan mengambil kesempatan, ya. Seperti mana Badar 313 itu memang solid, memang pasukan itu betul-betul kuat imannya, tetapi berbeza dengan Uhud. Betul. Ya, ini yang kita nak tengok bersama. Jadi Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah. Apa maksud sabar? Maksudnya kita optimiskan, kita buat betul-betul, ya, walaupun mungkin dalam hati tu ada rasa takut, rasa tak selesa, mengganggu kepada keselesaan kita, tetap juga bersabar, buat perkara tersebut. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wala takunu kalladzina kharaju, janganlah kamu seperti orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji. Siapa orang ini? Orang musyrik Mekah, ya. Dia keluar daripada Mekah itu, ya, min diyarihim batara ini dia sombong kerana dia kaya, kerana dia ada pangkat, dan dia memandang hina kepada orang Madinah. Dia kata alah kita ni kacang je kot, nak kalahkan kepada orang-orang Madinah, maksudnya tentera Islam itu sendiri. Dan mereka membawa peralatan. Mengapa mereka begini, ya? Allah kata jangan jadi begini, wari'a an-nas, kerana mereka ini juga adalah orang yang riak, nak menunjuk-nunjuk kepada manusia dan menghalang daripada sabilillah, daripada jalan kebaikan. Jadi kumpulan ini Allah kata jangan, wallahu bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah ini atas apa yang mereka lakukan tu Allah selalu tahu dan Allah akan memberi balasan. Muhit ini ada kaitan dengan menyeluruh ustaz, ya. Jadi sebenarnya apa-apa perancangan mereka sebenarnya muhit, Allah ini akan pusing macam mana pun dia akan kena juga kepada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengapa mereka boleh jadi begini, ya? Mengapa menjadi begini, dan kita pun tak nak jadi orang yang sombong bila dah jadi kaya, bila dah ada pangkat, tidak mahu riak pada manusia dan halang daripada sabilillah.
Pasal sebenarnya kadang-kadang orang tu dia waktu dia biasa-biasa Ustaz, dia tak sombong sangat. Betul. Bila dia dah naik kan, dia dah famous ataupun dia dah ada kuasa. Kadang-kadang kuasa tu jadi jadi penjaga kaunter je pun. Tapi nak tunjuk cek gerik katakan kan. Jadi yang ini tuan-tuan kita harap kita tak jadi begini Allah. Ya. Dan mengapa jadi begitu? Kerana ada satu musuh yang telah pun kita belajar daripada surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, iaitu syaitan. Apa syaitan buat? Dia dinyatakan Allah SWT wa idz zayyana lahumus syaitan. Syaitan itu menghias ya, menghias kepada a'malahum. A'malahum ini ialah Ustaz, daripada perkataan amal. Maksudnya ialah dia tak cakap Allah tak cakap sini a'malahum as-su' contohnya. Bukan amal yang buruk. A'malahum. Jadi mereka ni orang-orang yang di Mekah, mereka rasa bahawa mereka ni apa? Buat baik. Bagi makan ataupun jaga Kaabah. Ataupun apa lagi orang di Mekah baik dari segi dia mungkin menjaga kabilah-kabilah untuk keamanan. Mereka rasa mereka buat baik. Tetapi syaitan menghias kepada amal mereka itu, waqala la ghaliba lakum al-yawm minan nasi wa inni jarul lakum, iaitu dia kata kepada orang musyrik Mekah ini, la ghaliba lakum, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengalahkan kamu. Jadi syaitan memberi motivasi kepada orang musyrik Mekah. Dia ada motivasi juga Ustaz. Makin gah lah. Makin gah lagi lah kan. Dia rasa macam betul. Kita yang jaga kabilah ni, kita jaga Kaabah, takkan nak Tuhan tak bersama dengan kita. Ya. Jadi selepas itu apakah kata syaitan lagi? Wa inni jarul lakum. Ada 3 perkara kat sini ya dalam ayat ini, iaitu dihiaskan amal, rasa bagus, kemudian tak kalah, dan yang ketiganya kami ini syaitan cakap ni jarul lakum, pendamping, jiran kepada kamu. Lakum. Ya, bukan jarul lakum atau bukan jarukum, tapi jarul lakum. Ada beza sikit Ustaz ni. Kalau jarukum ni memang jiran yang dekat. Jarul lakum ni datang daripada luar untuk menjadi jiran. Jadi dia adalah dia punya komplot dia tu. Mari kita tengok apa yang berlaku. Falamma, apabila dilihat ya, apabila maka ketika kedua-dua pasukan itu telah saling melihat, syaitan berundur ke belakang sambil berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Masya-Allah. Dia mula-mula dia bagi semangat dulu. Tapi bila dah tara'atil fi'atan, dia dah nampak dah dua pasukan tersebut, syaitan pun naqasa. Naqasa ini maksudnya ialah awal-awal dia suruh buat baik, lepas tu dia cabut. Ya, pasal dia pun tak yakin. Betul. Mengapa? Kerana dia dah nampak dah, syaitan dia kan boleh nampak malaikat. Jadi dia dah nampak dah malaikat dah bantu dah baik kita cabut. Okey. Syaitan cabut ya pada hal ini, waqala inni bari'um minkum. Sesungguhnya aku, syaitan cakap, bari'um minkum, barak, saya dah berlepas diri, tak ada kaitan dengan kamu. Inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Inni akhafullah, syaitan takut Ustaz. Syaitan takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah amat berat balasannya. Nak ceritanya ialah syaitan takut. Ya, tapi ada orang yang tak takut. Okey, ada orang yang tak takut dalam dunia ini. So maksudnya ini angkara siapa ni? Syaitan dah takut dah ni. Dalam kehidupan kan ada orang rasuah kan. Tapi ada masa juga syaitan ni dia cabut. Jadi orang tu masih lagi, kalau dalam kes ini ialah orang-orang musyrik Mekah itu masih lagi nak berperang. So apa semangat yang mereka dapat sehingga mereka masih berperang? Jawapannya ada pada ayat yang seterusnya yang belum lagi kita baca Ustaz ya. Jadi kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan yang kita lihat yang ada pada ayat 46 adalah sabara, iaitu bersabar. 103 kali disebut di dalam Al-Quran, dan sabara ini adalah ciri ya Allah bersama dengan orang yang sabar. Macam mana nak dapat status sabar ini? Dia bermula daripada ayat 45 lagi, iaitu mestilah sabat ya, teguhkan pendirian. Yang kedua, banyak-banyak mengingati Allah. Yang ketiga, ati Allah wa ati Rasul, ataupun ati Allah wa Rasulah ya, taat pada Allah dan juga Rasul. Wala tanaza'u ya, iaitu jangan bergaduh ataupun berhujah. Kalau katakan organisasi Islam Ustaz ya, ada satu kumpulan ini pada bahagian kebajikan, yang ini pada bahagian kebajikan di Sabah, satu kebajikan di Pahang, satu lagi buat itu, buat ceramah apa sebagainya. Tak setuju kalau perkara baik,
jangan bergaduh. Ya. Jangan pula kecam orang sebelah sana tu. Dia ni asyik nak pergi 3 hari je contohnya kan. Dia ni asyik nak pergi 30 hari contohnya. Ataupun dia ni asyik, bila kita berhujah begitu, padahal perkara itu adalah taat pada Allah dan Rasul, ia menyebabkan apa? Umat Islam fashal. Masya-Allah. Batas habari hukum, hilang kekuatannya. Macam kalau kalau istilahnya kapal layar tu, ataupun kapal ada dia punya layar Ustaz kan, dia bergantung kepada angin. Tak ada angin dia tak boleh bergerak dah. Bagi manusia, rih hukum itu, kekuatan dalam diri manusia ini, dia akan hancur bila dia tanazah. Ya. Dan ini perkara yang perlu kita sabar. Kita rasa ada poin yang kita nak berhujah, tapi disebabkan oleh Allah bersama dengan orang sabar, kita senyap je. Kita senyap je. Pasal apa? Kalau benda baik, orang lain boleh buat, silakan, tetapi jangan kita berhujah ataupun kita menjatuhkan orang lain, kerana itu akan menyebabkan kehancuran bagi sesuatu masyarakat itu. Itulah sabar yang kita perlu bina, dan harapnya kita dapat bina bersama Ustaz ya, kerana kita nak menyambung lagi selepas ini. Jadi kita berehat sebentar. Kita dah dapat sedikit pelajaran, kita sambung selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mak-mak, ayah-ayah kita tu, ibu-ibu, ada yang berada di dapur barangkali, ada yang WhatsApp Ustaz, kata kalau tengah hari tu memang bekerja sikit. Ya. Berlari dia kata. Oh, itu kenapa cik? Sebab nak tengok Quran Time. Mana masak tu, bekerja dulu pagi tu, siap-siap semua. Tu subhanallah. Jadi itulah saya yakin dan percaya memang jatuh cinta tuan-tuan dan puan-puan dengan kalamullah, yakni Al-Quran, rasa gelisah kalau tak dapat bersama dengan setiap ayat ataupun setiap halaman muka surat kita pada setiap hari. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi insya-Allah kita nak meneruskan perkongsian kita, ulang kaji kita tentang ilmu tajwid, hukum nun mati dan tanwin. Bertemu dengan 15 huruf, iaitu masih lagi di ikhfa haqiqi, dan hari ini kita nak bertemu dengan huruf qaf. Contoh huruf yang ke-14 iaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf. Contoh dalam satu kalimah iaitu nun mati bertemu dengan qaf, satu kalimah, munqalibun. Okey, itu satu kalimah. Jika dalam dua kalimah, وَمَنْ قَتَلَ kan, dan kalau dalam tanwin itu tadi contoh dua-dua dalam nun mati dalam satu kalimah, dalam dua kalimah. Kalau dalam tanwin pula, tanwin baris dua bertemu dengan huruf qaf. Contohnya afuwan qadira, afuwan qadira. Baik, jadi huruf qaf ini tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan salah satu daripada huruf isti'la kan, huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Jadi bila kita dengung tu, bila kita ikhfa hakiki tu kan, pernah dikongsikan sebelum ini oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, kita meletakkan di sisi huruf itu kan, bila kita dengung tu. Jadi bila kita dengung nun mati atau tanwin ni bertemu dengan qaf, maka dia dah duduk dekat qaf tu kan. Afuwan qa. Jadi dengung dia tu dibunyi seolah tebal sikit bunyi dia, sebab huruf qaf isti'la kan. Afuwan qa kan,
ataupun jika yang nun mati tadi bertemu dengan qaf, munqalibun, munqalibun. Kalau tak dia bunyi macam kaf, munka, jadi ka. Jadi qaf tu, sebab tu dia kata di sisi ataupun menunggu dah, huruf qaf tu tunggu dah untuk disebut kan. Jangan masuk terus, dengung dulu. Kalau masuk terus jadi hilang dengung tu. Munqa, muqa, salah pula. Munqa, afuwan qa. Kan itu. Man qatala. Jadi baik, itu contoh nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf yang ke-14 iaitu huruf qaf. Jadi banyak sekali kita jumpa dalam bacaan kita. Jadi mudah-mudahan okey, kalau dalam ayat yang kita nak baca nanti pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang ke 52 nanti kita tengok wallazina min qablihim, ayat yang ke-52 nanti kita jumpa dan kita praktik terus bacaan kita nanti insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita selesai melihat kepada ikhfa' pada huruf qaf ya, dan insya-Allah kita akan meneruskan. Sekarang ni suara dia mencabar sikit Ustaz ya. Belum puasa lagi tak? Belum puasa lagi. Ya, boleh minum lagi. Bagi tuan-tuan yang sudah minum, kita nak menyambung kepada ayat 49 hingga ayat yang ke-52 untuk kita melihat bahawa bila syaitan mengaku bahawa inni akhafullah, aku takut kepada Allah, siapa lagi, apa yang menyebabkan seseorang itu masih lagi ingin berperang memerangi kepada orang yang berbuat baik, iaitu orang beriman. Dan apa asasnya kalau zaman sekarang Ustaz pada bulan puasa ada orang tak puasa, Allah kan? Sebahagian kata bahawa syaitan dirantai kan, tapi apa sebabnya? Was-was itu datang daripada mana? Satu memang daripada syaitan. Tapi kalau syaitan dah takut pada Allah, dah cabut dah, yang tinggal dekat manusia itu apa? Jom kita baca ayat 49 hingga ayat 52. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bahagian kedua bacaan kita, ayat yang ke-49 sehingga ayat yang ke-52. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan gusar, jangan sedih, jangan cepat putus asa. Walaupun kita masih lagi di peringkat awal belajar Al-Quran, tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang hantar kiriman dekat Facebook saya dan sebagainya, cakap masih lagi belajar, kadang-kadang perlahan-perlahan ikut. Subhanallah, alhamdulillah, Allah beri kekuatan pada kita, semangat pada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus dalami Al-Quranul Karim. Sebab tu saya kata istimewanya kita bertemu dengan Al-Quran ini, kita bukan hanya sekadar baca saja Ustaz. Betul. Dalam kita baca itu ada diselit sedikit taranum apa. Betul. Kan? Bolehlah dengar sikit-sikit, ada beza perbezaan sikit, itu memperbaiki bacaan kita. Kita selit pula dengan apa pengukuhan tajwid yang kita kongsikan, dan yang paling mustahak juga adalah kita memahami. Kita cuba memahami sikit sebanyak apa yang kita baca, sehinggalah ke ni halaman 183 ini nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah masuk juzuk ke-10 tuan-tuan dan puan-puan. Allahu akbar. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak. Kita hargailah sama-sama anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, hadiah daripada Allah kan. Baik, ada dalam Al-Quran Ustaz cerita tentang kalau seseorang itu sudah berniat untuk keluar pada jalan Allah. Betul, ya, salah satunya untuk habiskan baca belajar Al-Quran ini. Kalau katakan di tengah-tengahnya dia dipanggil oleh Allah SWT, dia dikira penuh Allah. Ya, jadi ini suatu niat yang tuan-tuan kita kena bina bersama. Betul, agar kalau bolehlah sampai 30 ini Ustaz ya. Paling kurang boleh cakap pada Allah, ya Allah, surat engkau yang kau bagi itu sekali seumur hidup pernah habislah tengok satu-satu kan. Berbanding dengan dibiarkan dekat belakang sahaja, seperti komen Nabi dalam surah Al-Isra. Nanti kita akan sampai ke situ Ustaz ya. InsyaAllah. Ada satu lagu tu, surat cinta tu. InsyaAllah pertemuan kata saya akan nyanyikan sikit. Nasyid tu insyaAllah. Jom ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita sambung ayat 49 sehingga akhir muka surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. Begitulah bacaan daripada ayat 49 hingga 52 di mana ia menyambung kepada persoalan kita tentang kalau syaitan sudah menyatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah, siapakah yang masih lagi ada pada seseorang untuk terus melakukan perkara dosa ataupun maksiat, ya, kalau pada zaman Nabi ketika peristiwa perang dan juga kalau zaman sekarang ni mungkin pada waktu Ramadan, ya. Jawapannya pada ayat 49 tadi, idh yaqulul munafiqun, orang-orang munafik walladina fi qulubihim marad, ya, pada hati mereka itu ada sakit. Dan kalau kita berbincang tentang peristiwa Badar ini, sebenarnya di kalangan umat Islam tidak ada munafik, Ustaz, ya. Jadi dia mesti ada dekat kawasan Mekah lah, dan dalam tafsir Hamka menyatakan bahawa orang munafik ini wujud di Mekah juga, sedikit, di mana mereka ini berbanding dengan orang kafir memang dah confirm mereka ini kufur pada Allah. Tapi orang yang munafik ini dia bertimbal balik, berbolak-balik untuk pergi berperang. Penyakit ada dalam hati mereka. Apakah mereka cakap? Merekalah yang mengeluarkan idea-idea kotor, idea-idea negatif kepada orang-orang beriman, ya, iaitu istilahnya gharraha ulaidinuhum. Mereka ini telah ditipu oleh agama mereka. Gharar ataupun ghurur itu tadi telah berlaku tipu daya kepada orang-orang beriman. Dia cakap pada orang beriman, dia labelkan, ya, sebagai orang yang tertipu, ya. Istilah zaman sekarang kalau komunis menyatakan bahawa agama ini sebagai candu, istilah-istilah begitu, ataupun taksub ataupun fanatik agama. Label-label ini biasanya dikeluarkan oleh siapa? Oleh golongan munafik. Ya, yang kita, bagi kita yang membaca Al-Quran, jangan kita labelkan pula orang lain sebagai taksub ke, sebagai fanatik ke, kecuali benda itu adalah perkara yang salah. Ya, tapi kalau perkara itu adalah menuju kepada kebenaran, itu tidak boleh dilabelkan. Malah label ini adalah satu perkara yang dicela di dalam surah Al-Hujurat. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa innallaha azizun hakim. Allah ini Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Macam mana kita nak memahami ayat ini? Kita bila ada orang condemn kita, Ustaz, ya, ada orang kecam kita, ada orang kata lah engkau ni nak agama sangat, contohnya, pada waktu itu kita jangan balas balik. Jangan balas balik. Balas orang bodoh jadi bodoh. Allah. Balas orang gila, Ustaz, jadi gila. Ya kan? Jadi jangan balas. Tetapi tawakal terus kepada Allah. Ya Allah, aku bergantung kepadamu. Apabila seseorang itu berjuang, dia berpegang betul-betul kepada Allah, ya, bertawakal, kesannya apa? Bermulalah bantuan daripada siapa? Al-Aziz ataupun Azizun, iaitu dia akan rasa kalau Allah itu Maha berkuasa, dia akan rasa bersemangat. Dia tetap bersemangat walaupun orang kecam, kutuk dia, saya buat ikut apa yang Quran cakap. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Hakim. Ya,
Apabila seseorang itu bertawakal pada Allah, Allah Al-Hakim, maka dia akan jadi orang yang bijaksana, dapat ilham demi ilham daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah intisari daripada ayat 49, walau tara iz yatawaffal ladina kafaru, jika kamu melihat kepada orang yang dicabut nyawanya, ya, yatawaffal ladina kafarul al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal hariq. Ini adalah hakikat kepada orang-orang yang telah pun berperang, dibunuh oleh orang beriman kerana mereka ini kufur. Satu, mereka mendapat bencana daripada tentera muslim ataupun tentera mukmin. Yang keduanya, para malaikat akan memukul kepada mereka ini pada muka mereka, dan bila pada muka tu mereka akan begitu, bila dah dia berbalik pun di belakang mereka pun akan dipukul juga. Jadi bukan sekadar manusia membunuh ataupun menimbulkan azab kepada mereka, tetapi juga oleh para malaikat, wazuqu adabal hariq. Ini adalah satu azab yang amat membakar, yang amat pedih, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Zalika bima qaddamat aydikum, ini kerana apa yang mereka buat. Wa annallaha laisa bidzalamin lil abid, Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya walaupun sedikit. Dan kalau kita lihat ayat ini disambung dengan ayat 52 yang akhir itu, kita nak tengok apa kaitannya, tapi kita baca dahulu sekali lagi kadab bi ali fir'aun bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran sekalian, tadi kita dah baca bacaan yang separuh yang kedua ini dengan Murattal Hijaz, ayat yang ke-52 ni. Jom kita cuba baca mujawad pula Hijaz, Ya. Boleh? Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 52 itu bermaksud keadaan mereka sama dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum daripada mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha berat siksaannya. Jadi di sini Allah menyatakan kadab bi ali Firaun. Apa maksud kadab bi ali Firaun? Da'aba ini adalah maksudnya sesuatu yang al-masyi al-mustamir, iaitu sesuatu yang berjalan berterusan, Ustaz, ya. Jadi keluarga Firaun ataupun dinasti Firaun ni panjang, ya, lama, ya, dan Firaun ni satu gelaran lah sebenarnya. Dia ada Firaun 1 2 3 apa sebagainya, ya. Jadi Firaun yang berlaku pada zaman Nabi Musa berbeza dengan Firaun pada waktu zaman Nabi Yusuf, ya, ada berbeza-beza. Pada zaman Nabi Musa itu yang menekan dan menzalimi, tapi ada juga waktunya yang tak berapa zalim macam zaman Firaun Nabi Musa ini sendiri. Jadi Allah menyatakan kadab bi ali fir'aun walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum mereka itu siapa? Ad, Samud yang kita belajar daripada surah Al-A'raf. Jadi Allah membawakan terus, tadi kita cakap tentang Badar dan musyrik Mekah dengan orang-orang mukmin di Madinah. Tiba-tiba muncul Firaun kat sini, kan? Jadi apa kaitannya? Sebenarnya bila kita melihat kepada realiti azab yang diberikan pada Firaun, yang diberikan kepada orang-orang sebelum ini, Ad, Samud, kaum Nabi Syuaib dan sebagainya, kita nampak satu pattern, kita nampak satu pola, iaitu apa? Pada zaman Nabi Musa, Firaun, mula-mula mereka diberikan azab kecil, Ustaz, ya. Azab kecil itu apa? Contohnya ada tufan. Ya, kemudian apa lagi? Ada kumal, ya, ada kutu, ada katak, darah, sebagainya. Okey, itu adalah warning ataupun amaran kecil yang kita dah belajar daripada surah Al-A'raf.
Selepas itu bila amaran kecil ini tidak diendahkan, maka akhirnya datang azab besar. Ya. Dan apakah azab besar tersebut? InsyaAllah. Tenggelam Firaun, habis, hancur. Ad pun sama, Samud pun sama, ya, mereka ada azab kecil, kemudian ada azab yang besar sampai mereka hancur. Zaman ini ataupun zaman Nabi Muhammad, dia tak macam tu. Tak ada yang satu kaum tu dihancurkan terus macam kaum Nabi Lut, tidak ada. Betul. Tetapi apakah azab yang sebenarnya untuk kita faham? Azab yang kecilnya ialah bila sahabat-sahabat yang memberikan teguran, yang mengenakan kepada umat-umat yang kufur ini. Mereka menegur, ya, itu adalah azab kecil. Ya. Tapi azab besarnya bila terlibat dengan perang dan akhirnya kalah kepada orang-orang yang bukan Islam. Itu azab besar. Jadi dia bukan dalam bentuk diterbalikkan, bukan. Dia dalam bentuk sahabat memerangi kepada orang-orang yang berbuat kezaliman pada waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita lihat perkara itu, kita akan nampak bahawa sebenarnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, 4 surah ini dia memang cerita pasal perang. Kalau katakan pada waktu perang Badar itu dia bercakap tentang sebelum Badar, belum berlaku Badar lagi. Kemudian masa Ali Imran itu dah analisis tentang Badar, ya. Kemudian masuk Al-Anfal ini kita dah cerita tentang Badar itu macam mana, dan pada waktu Taubah nanti ialah macam mana apa yang berlaku selepas Badar. Jadi kita nampak konsisten Badar ini sebagai satu peperangan, sebenarnya ia adalah azab kepada orang yang bukan Islam. Ya. Apa kaitan dengan kita sekarang? Sebenarnya ada mesej besar, Ustaz. Ya. Mesej besarnya ialah zaman sekarang orang-orang yang kafir yang menentang kepada kebenaran, mereka tidak akan kena gempa bumi. Betul. Ya, kalau ada gempa bumi ke apa sebagainya, orang Islam kena sekali. Betul. Kan? Tetapi yang lebih besar mesejnya ialah apabila berlaku pertembungan di antara dua kumpulan, di antara orang beriman dengan tak beriman. Yang itu yang kita harapkan, bahawa kita dapat menyampaikan mesej Islam ini kepada seramai mungkin, tak payah sampai berperang. Ya, kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Tetapi kita kena bersedia, itu perkara yang penting. Sebabnya ada orang kata, Islam ni suruh perang ke? Tidak, ya. Tetapi dia biasanya kalau ikut zaman Nabi itu, masa Nabi kena serang. Ya, bila Nabi kena serang, maka kena pertahankan diri, maka umat Islam kena ada kekuatan itu. Macam tuan-tuan yang berada di rumah yang baca Quran, rasa makcik-makcik kan, tak naklah pergi berang ustaz kan, contohnya. Memang saya pun tak nak kan, tetapi kalau dah rumah kita dah kena kena datang pencuri contohnya kan, takkan kita kata tak apalah, ambil kan. Itu lambang kepada betapa lemahnya kepada tuan rumah tersebut. Ya, paling kurang pun dia beritahu polis. Kan, ataupun kalau dia ada kat depan tu, dia pergi lawan orang tersebut, takkanlah dia kata ambil nanti saya beritahu polis kan. Dah ada kat depan orang tu, kena buat sesuatu yang kita doakan. Allah pelihara kepada keselamatan kita. Dan inilah situasi kefahaman daripada halaman 183 kita saksikan, iaitu bila dialog di kalangan tentera-tentera Islam, ya, nak pergi berperang itu jangan bergaduh, diingatkan, ya, kerana kalau bergaduh itu akan menyebabkan hilang kekuatan. Dan sebelah kanan atas itu Batara, ya, tentang musyrik Mekah itu, dia rasa kita boleh menang, kita banyak persediaan, kita ni banyak senjata. Ya, tetapi rupa-rupanya kalah juga akhirnya. Dan mengapa kalah? Di sebelah kanan bawah itu kerana Allah yang membantu, dan sebenarnya syaitan tidak membantu apa pun. Syaitan hanya menimbulkan motivasi, rasa menang, rasa bagus, tapi di tengah jalan dia pun cabut. Maksudnya membawa kepada resolusi kita daripada halaman 183. Yang pertama, elakkan berselisih pendapat dengan mencari titik temu untuk berjuang ke depan. Ya, kalau katakan perkara itu tidak perlu berhujah, senyap saja. Yang pertama. Yang kedua, buat kerana Allah, bukan kerana angkuh dan mahu dipuji ketika membuat kebaikan. Itu akan mengganggu kepada hala tuju perjuangan ke depan. Yang ketiga, jangan beri ruang kepada syaitan untuk menguasai dan mengalahkan kita, seperti mana ayat 48, apabila syaitan itu lari bertempiaran, tidak bertanggungjawab kepada mana-mana motivasi untuk melakukan kejahatan. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allah pimpin kita,
dengan panduan daripada Al-Quran. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن kami bersyukur kepadamu ya Allah di atas banyaknya nikmat kurniaan pemberian daripadamu ya Allah. Andai kami berusaha untuk menghitungnya pasti dan pasti kami tidak akan terhitung akan banyaknya kurniaan daripadamu ya Allah. Maka ya Allah jadikan segala kurniaan daripadamu itu menyebabkan kami senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia kesihatan buat kami, kurnia panjang umur buat kami, untuk kami terus bersama dengan kalamu Al-Quran, untuk kami terus bersama di bulan Ramadan nanti ya Allah dengan kalamu Al-Quran birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan amal ibadah kami ini hilang begitu sahaja dek kerana niat kami yang salah ya Allah, dek kerana sikap kami ingin menunjuk-nunjuk ya Allah. Jauhkan kami daripada sikap itu ya Allah, jauhkan kami daripada perasaan itu ya Allah. Akan tetapi terimalah amal ibadah kami ya Allah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan doa yang kita mohon pada Allah agar Allah kabulkan sebenar-benarnya. Amin. Kita diberikan keampunan, diberikan peluang Ustaz ya untuk ke Ramadan ini dengan persediaan Al-Quran. Inilah yang kita inginkan. Kita doa pada Allah SWT kita dapat beramal disiplin tinggi, tidak riak dalam kehidupan kita. Kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kempen kita bersama ya. Kempen tabung ini membawa nilai yang pelbagai. Setiap halaman ini ada nilai yang perlu kita anjak, perlu kita lonjakkan, dan tuan-tuan boleh menyumbang, boleh memberikan saranan idea, kita bergabung kerana ia adalah satu perjuangan bersama. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas mengingatkan kepada kita jangan suka berhujah, bergaduh-gaduh kalau ia membawa kebaikan. Bertemu kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.